صوفية على شريعة المحمدية كلام الإمام شيخ الناصر رضي الله تعالى عنه. Masuk apa pun 23 Fasal yang kedua. Fasal yang kedua, musyahadah dengan hati kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fasl tsani fima yushahiduna biqulubihim min wujudil haqq wa ghairihi. Fasal yang kedua, musyahadah ahli tasawuf dengan hati akan kewujudan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kewujudan hakikat. Hak itu hakikat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain-lainnya. Ketahuilah bahawa ahli tasawuf itu ialah orang yang sentiasa menghadap zahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahli tasawuf. Macam ayat sebelum ini membahaskan Fa'inama tuwalli fasamma wajhullah walillahil masyriq wal maghrib. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menguasai timur dan juga barat. Dan di mana juga kamu berada, fasamma wajhullah, hadapkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi ahli fiqh mengatakan bahawa kat mana tempat kita berada kena semayang, maksud dia. Kat mana tempat kita berada kena solat. Kat mana tempat kita berada, perkara yang diwajibkan ke atas kita oleh Allah Ta'ala perlu kita laksanakan. Itu ahli fiqh punya perbahasan. Manakala bagi ahli tasawuf, di mana juga kita berada kena sentiasa memikirkan kewujudan, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapkan zahirnya, dirinya, menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada sedikit pun yang menjadi syuraka, tanpa ada sedikit pun yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan satu perkara yang mudah. Walaupun kita menghadap Allah, tapi kita masih lagi meletakkan lagi beberapa syuraka illah, beberapa sekutu-sekutu ataupun perkara-perkara yang disama bandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Pada masa yang sama kita leka berzikir, pada masa yang sama juga kita memikirkan tentang keduniaan kita, memikirkan tentang rumah kita, memikirkan tentang anak kita, memikirkan tentang isteri kita, memikirkan tentang suami kita, memikirkan tentang harta benda kita. Sedangkan sepatutnya kita hanya menumpukan, fokuskan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampunkan bagi segala dosa kita yang kita senantiasa melakukan dosa. Ini yang Nabi SAW buat khusus pada hari Arafah. Kita di Malaysia hari ini adalah hari Arafah, walaupun semalam orang di Saudi dah berwukuf, kan? Kerana Arafah terletak pada tarikhnya. Arafah makna 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Kalau semalam kita buat hari Arafah, maknanya kita dah raya, kan? Ini hari kita dah raya seperti Saudi, tapi kita hari ini belum raya lagi. Makna hari ini merupakan 9 Zulhijjah, yang merupakan hari Arafah bagi tempat kita.
kemuliaan hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi ulama membahaskan, kalau berlainan hari lah misalnya daripada hari yang sepatutnya wukuf, kat mana kita nak letakkan, kat mana kita nak isbatkan, kat mana kita nak tentukan hari Arafah tersebut. Maka hari Arafah adalah 9 Zulhijjah. Maka kita ikut kepada hari itu, bukan tempat itu. Ya? Kerana Nabi menyatakan khairul doa yaumil Arafah. Khairul doa, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nabi tidak menyatakan khairul doa fil Arafah. Sebaik-baik doa di padang Arafah. Tak, Nabi tak kena tentu. Kalau Nabi mengatakan sebaik-baik doa di padang Arafah, maknanya kena ikutlah. Tak kira lah waktu bila. Kalau jatuhnya hari Jumaat lah hari Arafah kita. Ya? Kalau jatuhnya hari Khamis lah hari Arafah kita. Mengikut kepada mereka yang berwukuf di padang Arafah. Ya? Namun Nabi menyatakan, Nabi SAW menyatakan khairul doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Hari, tarikh satu tempat. Maka hari ini 9 Zulhijjah. Hari ini 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah adalah hari Arafah, hari ta'rif. Ya? Hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dikuatkan mimpi yang berkaitan, dia menyembelih anaknya Ismail alaihissalam pada 10 Zulhijjah. Ya? Diberikan mimpi yang kedua apabila anaknya menyatakan, ya abadi if'al ma tu'mar. Ya abadi if'al ma tu'mar. Wahai abahku, wahai ayahku, buatlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Maka Ibrahim alaihissalam mendapat petunjuk pada hari ini untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Jadi hari Arafah merupakan hari kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man min ayyamin afdalu innallaha min yaumil Arafah. Tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah melainkan hari Arafah. Dan itu Nabi SAW menyatakan tadi khairul doa yaumil Arafah. Berdoa kita banyak-banyak pada hari Arafah. Wa khairul doa ma qultu ana nabiyyu min qabli. Doa yang terbaik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku ucapkan, berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun sebagian riwayat menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini antara zikir yang Nabi SAW riwayatkan, ajarkan. Banyak ulama-ulama menulis kitab berkaitan dengan azkar hari Arafah, awat ataupun riwayat-riwayat wirid-wirid yang Nabi wariskan kepada kita. Antaranya Imam Ibn Asakir Al-Dimashqi, Al-Imam Ibn Asakir, Al-Imam Ibn Nasaruddin, Al-Hafiz Ibn Nasaruddin Al-Dimashqi, Al-Imam Sayyid Muhammad Osman Al-Mirghani radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Banyak. Kerana hari ini merupakan hari kemuliaan. Hari yang di mana Allah Ta'ala menggandakan satu amalan 10,000 kali. 10,000 hari. Malang, rugi, duka citalah bagi orang yang tidak mengambil peluang ini. Sehingga Nabi SAW menyatakan, Siyamul Arafah yukaffiru sanatan madiyah wal baqiyah. Orang yang berpuasa pada hari Arafah dikafarahkan segala dosanya setahun sebelum, setahun selepas. Siapa yang belum niat puasa tapi tak makan lagi, boleh niat puasa. Puasa sunat ni sebelum tergelincir matahari, boleh niat ni. Puasa wajib,
Sebelum terbit fajar kena niat. Kan? Sebelum, kalau niat nak puasa dah, kau lupa makan ubek ke kan, tiba-tiba puasa kan kau mikir pula, kan? Janganlah pasal-pasal begitu. Tapi kemuliaan hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok apa doa tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan hadis yang Nabi SAW riwayatkan kepada para sahabat, untuk para sahabat baca zikir ini pada ketika mana mereka berwukuf di hari Arafah, Hajjatul Wada', haji yang terakhir bersama dengan Nabi SAW. 124,000 orang sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjayanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ayat terakhir yang turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sempurnalah agama kalian. Sempurna, aku telah menyempurnakan agama kalian. Menangis para sahabat sebahagiannya. Antara Sayyidina Abu Bakar, ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau menangis bila kau mendengar ayat ni wahai Abu Bakar? Sebab aku tahu tugas Nabi dah selesai. Tugas Nabi dah selesai, dan makna lepas ni Nabi nak pergi, Nabi nak berpisah daripada kita. Memang lepas tu Nabi wafat, tak ada lagi dah wahyu. Itulah wahyu yang terakhir buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Sampaikan kepada umatnya. Berjayanya Rasulullah dalam dakwahnya 23 tahun menjadi nabi, umurnya 63 tahun, ya, dalam menghimpunkan 124,000 orang sahabat. 124,000 orang. Kalau ikut nabi-nabi yang terdahulu tak dapat sebanyak tu. Tak dapat. Walaupun umur mereka banyak. Nabi Musa AS, umat Nabi Daud AS, Nabi Nuh 950 tahun umur. 950 tahun umur Nabi Nuh. Berapa orang ikut kan? 80 orang ni. 80 orang. Riwayat mengatakan 40 sedangkan Rasulullah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 124,000 orang. Kejayaan, kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ramai-ramai mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan lafaz zikir, tapi Nabi sebut doa. Kan? Betul tak? Dalam hadis itu Nabi sebut khairul doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa afdal ma qultu wa ana nabiyyu min qabli. Dan seafdal doa itu tadi la ilaha illallah la syarikalah. Sehingga kan sahabat bertanya kepada Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu, doa apa? Ini bukan doa. Ya, ini bukan doa. Doa ni Allahumma fir lana, Allahumma inna nas'aluka, ataupun Allahumma inni as'aluka, Allahumma farrijna. Doa, ya Allah, Allahumma fir lana zunubana. Itu doa. Tapi bila sebut la ilaha illallah, lafaz doa itu lafaz zikir. Kalau kita lafaz doa itu lafaz doa itu lafaz zikir. Macam kita bahaskan kan, kena sentiasa menghadapkan hati zahir dan juga batin kita kepada Allah. Ada mengingati Tuhan, zikir kita kepada Tuhan. Dan zikir itu, lafaz zikir itu adalah doa hakikatnya. Kan? Kenapa kita kena digalakkan berzikir banyak pada hari Arafah? Jangan minta lain. Tak payah minta lain.
Karena kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan godaan-godaan syaitan walaupun muka kita sedang menghadap Kaabah. Hati kita diuji dengan bisikan syaitan walaupun pipi kita sedang dihadapkan, disentuh di dinding Kaabah. Walaupun tangan kita menyentuh Kaabah, walaupun dahi kita menyentuh Kaabah, walaupun badan kita dilekatkan di batu Kaabah, itu sunnah. Sunnah tentu. Nabi SAW buat di Muntazam. Sunnah. Depan Kaabah. Doa-doa, tapi hati kena syak. Siapa jaga anak lagi rumah ada entah siapa jaga kan. Elok tak rumah ada bila tiba ya tidak kan. Kalau balik-balik Malaysia 2 bulan 3 bulan kan potong baby dah risau. Boleh lagi, boleh doa lagi. Ayam kan bagi makan tak kambing kan bagi tak makan. Siapa nak siram pokok mohon paman. Lekor memikirkan dunia. Sedangkan hati diri sepatutnya dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Tengok lafaz talbiyah itu. Tengok lafaz talbiyah. Apa lafaz talbiyah itu? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Lafaz pertama Nabi ajar sekali, jangan sekutukan Tuhan. Nak doa boleh berdoa, tapi masa kita betul-betul sepatut menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, jangan campurkan dengan hal ehwal dunia. Kita di Kaabah, depan Kaabah, atau hari ini di hari Arafah, merupakan hari tauhid, merupakan hari takdis, merupakan hari tasbih, merupakan hari zikir, merupakan hari tamjid, merupakan hari di mana kita memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika, tidak ada lafaz zikir yang agung di sisi Tuhan melainkan lafaz zikir itu menyatakan bahawa tak ada sekutu bagi Allah, tak ada teman bagi Allah, tak ada sesuatu yang dibandingkan sama dengan Tuhan. Karena itu lafaz itu diajar la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi disebut. Betul tak? Itu lafaz talbiyah. Bukan biar dia tuan-tuan nak pergi umrah, itu lafaznya. Jumpa Kaabah, itu lafaznya. Itu lafaznya. Yang kita sembah bukan Kaabah, Allah. Jadi bila sebut depan Kaabah la syarika lak, itu Tuhan. Maksudnya, ya sembah Tuhan satu, tak ada kita jadikan Kaabah itu Tuhan bagi kita. Lah, itu pikiran orang orientalis. Itu pikiran orang kafir. Kita betul tak sembah batu, tak sembah tokong, tak sembah patung, tak sembah monyet, tak sembah ular, tak sembah lembu. Betul. Alhamdulillah. Kita terlepas daripada syirik jari, tapi syuraka. Kita masih lagi meletakkan teman-teman yang kita bandingkan sama dengan Allah, yang sepatutnya kita memikirkan Allah secara mutlak pada hari ini misalnya. Pada hari ini. Ini adalah zikir. Karena itu sahabat bertanya kepada Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana meriwayatkan hadis ini. La ilaha illallah. Ini doa ke zikir? Zikir. Kenapa Nabi sebut doa? Makna Nabi suruh kita berzikir, menggunakan lafaz zikir dalam doa hari ini. Menggunakan lafaz zikir dalam doa. Jangan mikir benda lain. Mentauhidkan Tuhan. Sehingga Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan sebuah hadis kursi. Hadis kursi, kan hadis yang merupakan kalam Allah. Kalam Allah. Man syaghalahu zikri am mas'alati a'taituhu afdalu ma a'ta as-sa'ilin. Barang siapa yang sibuk berzikir dengan aku, barang siapa yang memenuhi masanya berzikir dengan aku, zikir, tahu zikir, contoh dia la ilaha illallah wa la syarika lah,
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir kan. Tutup TV, tutup segala, duduk dalam bilik tu pegang tasbih. Tugas. Tak ada kemuliaan yang diganjarkan satu zikir ibadat 10,000 hari. Hari ini. Sebab satu hari yang diganjarkan Tuhan 10,000 hari. Tak ada. Tak ada. Hari ini Nabi suruh. Buatlah apa yang sembahyang sunat, ganjarannya 10,000 hari. Tak ada. Kerana itu Abdullah bin Abbas menyatakan dalam menafsirkan surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ini lah. Berpusu-pusu malaikat turun daripada malam tadi sampai paginya, sampai ke malam matahari kan. Berpusu-pusu malaikat nak mengangkat, nak bersama dengan orang yang muzakirin, yang musabbihin, yang muwahhidin, muhallilin, orang yang bertahlil. Pusu malaikat turun. Wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam terawal Zulhijjah, sampailah besok, sampailah malam ni takbir kita, malaikat turun bersama-sama. Hari ini adalah hari talbiyah, hari zikir, hari takbir kita, tuan-tuan, kan? Sampai malam ni. Besok tak ada benda dah. Sebelum Zulhijjah kan, jangan poso pula, ya? Semangat corona poso pula. Fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itu besok semayang, lepas semayang har wanhar semalih. Ya. Kalau semalih lepas semayang, jangan semalih sebelum semayang, sebab Allah Taala sebut semayang dulu. Fasalli li rabbika wanhar, semayang, lepas semayang pilih semalih. Itu maksudnya. Besok tu fasalli li rabbika wanhar. Sebelum tu wal fajr. Ayat yang berkaitan dengan kelebihan di waktu subuh pada 9 Zulhijjah, seperti mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu. Jadi orang yang sibuk berzikir dengan Tuhan, man syaghalahu zikri am mas'alati a'taituhu afdalu ma a'tas sa'ilin. Orang yang sibuk, kata Tuhan ni, Allah Ta'ala minta ni, orang yang sibuk berzikir dengan aku ni, ingat aku ni, dengan lafaz zikir, ya, aku bagi kepada dia lebih banyak, aku anugerahkan dia lebih banyak daripada orang yang mereka meminta-minta pada aku ni. Macam tadi lah. Boleh doa, ya Allah, rumahku selamatkanlah, rumahku, anakku, ya Allah, cucu aku nak besok, kau bagilah dia cemerlang. Ya boleh, tak ada masalah. Doa lagi, ya Allah, tender dah masuk, mintalah berjayakan tender aku ni, Allah Ghaffar. Ya Allah, boleh doa. Dan pelagaya nak dokek, bagi aku menang, ya Allah. Ya Allah, pelagaya nak dokek, bagi aku menang, ya Allah. Undi banyak, undi besar, majoriti. Boleh, tak ada masalah. Doa lah, tak ada hal, doa. Tapi aku bagi lagi banyak daripada orang yang minta ni, kepada orang yang berzikir dengan aku. Aku bagi lagi banyak ni kepada orang yang berzikir ni, daripada orang yang a'tas sa'ilin, daripada orang yang aku bagi kepada meminta-minta ni. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu matlamat hidup kita, ya? Pada antara zikir hari Arafah, Allahumma laka ma'abi walaka turasi. Ya Allah, kepada Engkau lah kami akan kembali. Itu antara doa, ya? Nabi berdoa hari Arafah ni, tuan, kata Sayyidina Abu Bakar, aku tak pernah nampak Nabi berdoa melainkan Nabi mengangkat tangannya seperti peminta sedekah, seperti orang telah minta sedekah. Beriau mana? Sesungguh Nabi doa hari Arafah ni, sungguh-sungguh. Kita lalap apa benda kan? Hari Arafah tidur tak bangun-bangun, ya? Jangan, hari ni hari mulia, ya? Hari ni hari mulia, sangat
mulia lagi. Jangan bazirkan waktu kita. Dah tahu, weh. Kau tak tahu lain cerita, weh. Dah tahu. Ya. Tak payah pergi beli daging, besok nak korban, daging boleh. Mantai pun nak boleh. Boleh. Maka seluruh lahiriah mereka menghadap kepada Allah dengan melakukan pelbagai ketaatan, ibadah dan juga khidmat. Melakukan apa juga ketaatan. Macam surau, mana surau nak lakukan lagi? Cari. Selipar tanah tak ada. Janganlah mengadu kat pengurusi selipar tanah tak ada. Pergi dah boleh selipar. Ni mengadu kat situ surau, mengadu kat pengurusi apa ni? Pengurusi selipar tanah pun tak ada. Tak payah ngadu-ngadu, pergi boleh selipar. Macam tu maksud dia. Khidmat pada Tuhan. In tansurullaha yansurkum. Bantu Tuhan, bantu buat urusan Allah, Allah bantu kamu. Apa lagi? Nak korban tali tak tahu, pergi boleh tali. Tanya. Apa mana khidmat? Kalau tak ada majlis keuangan, bantu dari segi tenaga. Apa tenaga? Tak ada siapa nak pergi vacuum kan? Jangan tunggu siap. Jangan tunggu AJK, tak payah. Kita khidmat kita. Itu dipandang Tuhan, itu paling dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dipandang mulia di sisi Tuhan daripada melakukan solat sunat. Kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, khidmat untuk urusan Allah lebih mulia daripada kamu melakukan solat sunat biasa. Itu aulawiyat. Ya. Itu lebih aula. Lebih utama. Ingat tuan, kalau korban ni lekos sunat sunat. Afdal tu lagi. Afdal tu lagi. Itu syariat yang penting pada hari yang penting. Ya. Boleh tuan. Manakala batiniah mereka menghadap kepada Allah dengan sifat siddiq, sifat yang benar, sifat yang membenarkan dalam hati, yakin, ikhlas, ya, dan yakin. Siddiq ni tak ada tanya apa-apa dah. Betul ke? Tak ada. Dia menerima dengan sebenar-benarnya, membenarkan dalam hati, membenarkan kepada kalam lidah. Ini siddiq. Yang siddiq. Kalau sadiq, sebagian ulama membahaskan sadiq ni benar ke lidah ya. Hati belum tentu lagi. Tapi kalau siddiq, benarlah dekat hati, benarlah pada lidah. Karena itu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar digelar yang as-siddiq. Apabila Pak saudara Nabi SAW, Abu Lahab berjumpa dengan Abu Bakar. Dalam kisah Isra' Mi'raj kan, Nabi turun Isra' Mi'raj tu. Daripada Isra' Mi'raj, orang pertama yang Nabi cerita tentang kisah Isra' Mi'raj dia malam tu, siapa dia? Abu Lahab. Kan Abu Bakar, kan Umar. Abu Lahab, Nabi cerita kat Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ni tiap-tiap pagi memang dia nak tunggu apa cerita baru yang Muhammad SAW bawa ni. Lepas tu dia terkejut, ya, bawa cerita Nabi malam tadi diperjalankan di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Jauh tu kata Abu Lahab. Dah balik malam ni dah. Lalu dibawa cerita ni pergi ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Muhammad kata sekian. Balik. Waktu yang sama sekejap dia balik. Tapi dah macam-macam tempat. Kata Abu Bakar, aku percaya. Aku tetap yakin. Ini siddiq. Ya. Aku tetap yakin. Aku percaya kalau Muhammad pergi lebih jauh daripada Masjid Al-Aqsa dan dia pergi lebih tinggi daripada Mi'raj yang disebutkan, aku percaya. Tetap aku percaya. Dia Abu Lahab. Bagaimana keimanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Dia yakin, membenarkan dalam hati. Kita entah ya atau tidak dalam hati ini. Ya. Waktu ko hadis tu kata sahih ko hadis tu. Ya. Macam-macam itu lahir kan.
Zahir dan batin mereka memakai pakaian orang yang merdeka daripada diperhambakan oleh dunia, syaitan, hawa nafsu dan makhluk, yang kesemuanya itu dinamakan dengan aghyar, satu perkara yang lain daripada Allah. Kan? Ini yang kita tak nak ni. Macam kita tadilah berdoa minta Allah ampunkan dosa kita, ampunkan dosa. Tiba-tiba masuk pula doa, kan? Jaga harta kita. Apa pula jaga harta pula? Mula kita minta pun, tiba-tiba tengah seronok dengan Tuhan tu, seolah-olah kita bersama Tuhan tu, kan? Tiba-tiba masuk pada matlamat dunia ni. Apa juga matlamat dunia? Apa-apa juga lah, kan? Projek kita kau masuk cerita projek, masuk cerita pilihan raya, masuk cerita pengaruh, masuk cerita duitnya. Ada kan? Sekali itu aghyar namanya. Aghyar. Bersama-sama ada pula perkara yang sepatut, yang tak sepatutnya selain daripada Tuhan dimasukkan sekali. Kan? Tak elok. Ini adab kita dengan Tuhan. Ya, adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aqdar makna segala jenis kekotoran, segala jenis kekotoran Tuhan. Bukan senang menjaga hati ini, la ilaha illallah. Kita lagi ke Mekah. Ke Mekah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa ya? Fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Ini orang pergi haji ni kena jagalah. Bila umrah haji ni kena jagalah bab ni. Allah Ta'ala sebut fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Wala rafasa kita tak buatlah, kan? Orang rumah kita bilik lain, kita bilik lain, kan? Dalam ihram tu tak boleh bersama. Okey, dalam ihram, kan? Wala fusuq, jangan kamu menjadi fasik. Ini masalah. Yang fasik kita jadi buat dosa-dosa kecil juga. Ya. Selipar hilang pun habis kita tuduh orang. Bilik ompet orang bilik langsung tak cakap, tak bertabu. Tak cakap, tak bertabu. Aku bertabu pun depan lain, belakang lain. Bagi orang tu pula dia baca Quran, mentang-mentang dia baca Quran, dia tak boleh baca. Mudah-mudah. Fusuk, fasik. Wala jidal, jangan mengungut. 48 darjah Celsius, 46 darjah Celsius. Mengungut, panih. Ini kalau jaga tuan-tuan. Itu kata sebagai ulama, mudah ya nak dapat haji mabrur ni. Haji mabrur ni 3 ni jaga. Wala rafasa, wala fusuq, wala jidal, 3 ni jaga. Makan sikit ni, apa tabung haji bagi makan sikit ni, kan? Apa masih menahan? Mungut tak jadi, kan? Apa bilik sompit menahan? Apa katil kocik menahan? Apa ni selimut tak ada? Mungut kayak Mekah. Pasal Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Al-Faruq, apabila sudah selesai saja haji, tentang haji tak payah nak haji ni wukuf 9, 10, 11, 12, 3 balik dah. Selesai dah. Habis melentak balik dah. Bagi orang yang nak melentak, bagi orang yang tak nak melentak, bayarlah kan. Balik. Ya, wukuf. Habis wukuf, dia tak nak duduk di Mina, dia tawi balik-balik ke Mekah, dia buat tawaf, dia buat sa'i, dia tahallul, nafak awal, dia pun nak balik, dia bayar dah. Balik dah. Ya, sah tak? Sah. Ya, jamrah itu syarat wajib haji. Ya, yang penting rukun ni selesai. Rukun haji 6 tu selesai dah. Ya, tak ada masalah dah. Ya, balik. Itu kata Sayyidina Umar, nak duduk lama-lama Mekah ni apa pun. Sayyidina Umar pergi cari seorang-seorang, dia tanya seorang-seorang, habis haji kau orang mana? Orang sini dia duduk sini. Kau orang mana? Orang luar pergi balik. Cukup, pergi balik. Haji dah selesai dah, pergi balik. Sebab apa? Tak
takut hati ni tadi, aghyar dan aqdar. Hati ni tadi sepatutnya waktu itu mentauhidkan Tuhan, leko pula kadang main game depan Kaabah. Bodoh ya? Ambil telefon, boleh main game dalam Masjidil Haram. Boleh tengok Facebook, boleh tengok TikTok dalam Masjidil Haram. Kok bodoh tu kan? Boleh tengok Twitter pula jenis-jenis. Bodoh ya, ni Kaabah ni. Ya, Kaabah. Jangan. Betul berjidal, ada mengungut, berbantah-bantah, bertelingkah. Kan? Ini kan yang saya orang kata pergi balik. Cukup tu pergi balik. Bukan sini dompet lah. Itu saya rumah. Kan? Jadi kita nak dapat rezeki pergi haji ke, insya-Allah tahun depan azamkan dalam diri. Mudah-mudahan kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Min duyufir rahman. Daripada tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka dia menjadi hamba bagi Allah Ta'ala sehingga dapat menekalkan ketaatan dan khidmatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini terhasil daripada buah dan faedah takwa, iaitu takut akan Allah. Ini takwa yang penting. Tiap-tiap minggu diingatkan tentang takwa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. 2 kali, 2 khutbah wajib menyebut. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Khutbah pertama. Khutbah kedua, ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Aku mewasiatkan kepada kamu dan kepada diri aku ini. Itu maksudnya. Usikum wa iyaya. Aku mewasiatkan kepada kamu dan juga kepada diri aku. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad fazal muttaqun, maka berjayalah bagi orang yang bertakwa. Wajib. Kalau tak dengar nafas takwa dalam 2 khutbah, begitu khutbah itu tak sah di mana orang itu. Ya, tidak sah. Rukun khutbah takwa. Ya, supaya yuk. Ada yuk takwa. Dulu 2 khutbah takwa betul. Takbir 7. Khutbah yang kedua 5 kali takbir. Ya, seperti mana rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Khutbah pun disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali takbir. Lepas tu baru boleh. Lepas tu baru cerita alhamdulillah nahmaduhu, baru cerita takwa. Takwa dulu. Ya. Kata Sayyidina Ali, takwa ni kok takwa an takhsyallah. Takut pada Tuhan. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi asbab kita jauh daripada melakukan maksiat. Jauh melakukan maksiat. Kalau hari-hari kata Tuhan, baiklah, rasa malas nak berzikir. Kalau hari ni malas benar nak baca Quran, hari ni malas benar nak puasa, tak apalah, tak apa. Buat-buat tak wajib cerita, tapi jangan ambil dosa. Jangan ambil dosa. Sebab Allah Ta'ala muliakan hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hari ini. Dengan kita pula ambil dosa hari ini. Elok tidur daripada ambil dosa tu. Itu kata saya, kata Imam Ghazali yang kita dayah kan. Bila rasa malas nak buat ibadat, bila rasa malas nak baca Quran, bila rasa malas nak solat sunat, lebih baik tidur. Tidur ni tak kacau kan? Tidur ni tak melihat maksiat, tidur ni tak mendengar maksiat, tidur ni tak bercakap maksiat, tidur ni tangan tak menyentuh benda maksiat, tidur ni kaki tak menyentuh kepada, tak berjalan pada tempat maksiat. Tidur ni hati kita pun tidur juga, lelap juga. Tak mengata-ngata orang, tak ada. Baik tidur tuan. Kau tak baik apa-apa hari tuan, daripada nak berzikir apa semua ni. Balik rumah nak lalap tuan, tak payah mana. Ya, lebih baik tidur daripada kita takut terbuat maksiat. Terpandang maksiat, telinga mendengar maksiat, lidah bercakap perbuatan maksiat, tangan menyentuh maksiat, kaki menyentuh maksiat, hati pula bermaksiat. Waliyadzubillah. Nauzubillah. Apa dia?
inilah rahsia firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ayat 56 tuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah bagi dia jalan keluar. Ya? Barang siapa takwa, takutkan kepada Allah, nescaya Allah jadikan dia baginya kelepasan dan kemerdekaan daripada kesusahan dunia dan akhirat. Ini ayat 1000 dinar kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau ada masalah bacalah doa. InsyaAllah Allah lebihkanlah masalah. Sehingga kan doa khusus pada hari Arafah, doa khusus pada hari awal Zulhijjah, Nabi bacakan Allahumma farjakal qarib. Ya Allah, lepaskanlah aku ini ya Allah daripada segala musibah-musibahmu ya Allah. Lepaskanlah hari ini daripada segala hutang piutang aku ya Allah. Lepaskan aku hari ini daripada segala bala-balamu ya Allah. Ini antara hari dia, antara doa dia yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila dah dapat jalan keluar tu, Allah Taala beri lagi rezeki di mana rezeki ni tadi tak putus-putus. La yahtasib. La yahtasib ni maknanya tak putus-putus, dapat ya. Dan Allah mengurniakan kepadanya rezeki badan dan rezeki roh daripada tempat yang tiada terlintas oleh hatinya. Tak terfikir pun dapat kita lagi tu. Tiba-tiba dapat. Itu kata tak payah bagi orang mikir benda lain. Allah tahu keperluan hakiki kita. Kalau Allah nak bagi ujian lah, Allah nak bagi musibah lah, Allah nak bagi kita sedikitlah anugerah ujian ni, Allah tahu. Dan Allah tahu kita mampu untuk melepasi ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan, Allah tidak membebankan seseorang hamba itu, melainkan dia mampu untuk menerima bebanan tersebut. Maknanya kalau kita dapat ujian, Allah tahu kita mampu mengatasi ujian tersebut. Ya? Kalau ada masalah, yakin dalam diri ini bukan masalah. Ini merupakan cabaran yang Allah Taala jadikan dalam diri kita. Kita boleh atasi cabaran. Kita boleh atasi ujian. Dia bukan halangan. Kalau fikir halangan jadi kan. Tapi kalau tengok ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bagi ujian melainkan dia tahu yang kita boleh mengatasi ujian tersebut. Allah takkan bagi satu ujian yang kita tak mampu nak hadapi. Tak. Memang boleh. Memang kita rasa beban. Tapi Allah sendiri janjikan laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Usaha, ikhtiar dan itu deh. Pada ketika itu wallahu a'lam, cukuplah tuan-tuan ya. So sambung lagi. Selamat diraya mat lailatul qadar ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang sentiasa bertasbih, berzikir, bertahlil, bertamjid, bertahmid. 10 seboleh, 2 boleh, 3 boleh Zulhijjah ni haram bagi kita berpuasa. Merupakan hari perayaan besar sebenarnya, namanya Idul Adha. Idul Adha, kan? Hari di mana kita dibolehkan bersembelih, makan adhiyah, sembelih. Tuan-tuan, makan sampai 10 boleh, seboleh boleh, 2 boleh, 3 boleh. Kan? Tak kira. Kan? Boleh, harus. Sunat untuk kita melakukan apa-apa juga, tahlil ke tamjid ke takbir. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makrifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من المتحدين فيك. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang kasih kepada Engkau ya Allah. Waj'alna minal mutajalisina fika, ya Allah, jadikanlah kami orang yang duduk dalam majlis Engkau ya Allah. Waj'alna minal mutabazilina fika, waj'alna minal mutanazilina fika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas sha'imina fi yaumil 'arafah su'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang puasa pada hari Arafah yang mendatangkan kegembiraan kerana diterima amalan kami ya Allah. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin, jangan Engkau jadikan kami orang yang duka cita, orang yang malang disebabkan ditolak amalan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal muhallilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa bertahlil kepada Engkau ya Allah. Wal musabbihin, orang yang bertasbih kepada Engkau ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram. Allahumma istajib du'ana wa du'a'il muslimin. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Perkenankanlah doa seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istajib du'ana wa du'a'il muslimin. يا غياث المستغيثين، يا أقدر القادرين، يا حاسب الحاسبين، استجب دعاءنا يا الله يا أرحم الراحمين، بجاه النبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد المرسلين وسيد القولين، برحمتك يا أرحم الراحمين، بغير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ada orang tanya, boleh tak takbir raya dari? Boleh tak hukum bertakbir raya 9 Zulhijjah? Kau nak takbir raya lebih maghrib ke kan? Ini khilaf ulama. Khilaf ulama katakan boleh. Ada sebagian ulama katakan hari ini boleh sebab dalil tadi surah Al-Fajr. Wal Fajr, demi waktu subuh 9 Zulhijjah. Mana lepas sebut boleh takbir raya. Jangan marah pula kalau ada masjid takbir raya kan? Apa pula? Tak boleh tak? Ada pandangan ulama tu, ada. Sebab dalil tu dalam mazhab Syafi'i. Kan? Wal Fajr, demi waktu subuh 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Iaitu bermulanya terbit matahari, iaitu para hujaj haji dah mula dah pergi ke padang Arafah, nak bergerak ke padang Arafah, sehinggalah tenggelam matahari tersebut. Mana hari itu merupakan hari takbir. Dah boleh dah takbir raya tuan dia. Kalau bagi siapa nak bertakbir, kalau rasa pelik pun tunggulah lepas maghrib kan. Cuma dalam kita marah orang yang nak bertakbir raya ini kan, ini ilmu, ini namanya ilmu, mengaji namanya. Kita ikut pandangan-pandangan para ulama yang membahaskan mengikut pada dalil Quran dan juga sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kullu 'am wa antum bil khair. Mudah-mudahan kita di kalangan orang terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.